berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hamzah Syed Hassan Shahabuddin, Night Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, yang berbahagia Profesor Dr. Ibrahim Jantan, Dekan Fakulti Farmasi, yang berbahagia para Profesor, Datuk-Datuk, Datin-Datin, para Dekan, Pensyarah, mahasiswa dan mahasiswi, tetamu kenamaan, ahli keluarga yang disayangi, dan hadirin yang dihormati sekalian. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bukti arkeologi menunjukkan bahawa seawal tahun 30,000 sebelum Masehi, manusia menggunakan bahan semula jadi untuk rawatan penyakit. Terdapat maklumat tertulis berkaitan ubat-ubatan pada tahun 1500 sebelum Masehi. Papyrus Herbus ialah sekeping papyrus yang mengandungi preskripsi serta rumusan untuk 200 jenis ubat. Papyrus ini ditemui oleh John Herbus pada tahun 1875 di Luxor, Mesir, dan oleh yang demikian digelar Papyrus Herbus. Pengamal perubatan di Babylon pada tahun 2000 sebelum Masehi menggunakan sediaan yang dibuat daripada akar, galian dan haiwan serta jampi dalam rawatan penyakit. Galen, seorang Romawi, telah memperkenalkan banyak pemahaman baru tentang anatomi, fisiologi, pathology dan pharmacology. Beliau memperkenalkan beberapa sediaan topikal yang sehingga kini digelar Galenicals. Pada abad ke-10, manuskrip bahasa Yunani telah diterjemahkan kepada bahasa Arab. Ibn Sina adalah di antara cendekiawan Arab yang telah menambah kepada ajaran Galen. Pada era tersebut, penyediaan ubat dalam bentuk sirap dan salutan ubat biji diperkenalkan. Ibn Sina diberi gelaran Galen Timur dengan izin Galen of the East. Pengasingan tugas mendiagnosis dan menyediakan ubat berlaku di Eropah pada tahun 1241 melalui perintah atau edik yang dikeluarkan oleh Maharaja Frederick II di Palermo, Sicily. Sebenarnya pengasingan dua tugas ini telah berlaku 300 tahun sebelumnya di Baghdad pada abad ke-10. Sehingga abad ke-19, tidak ada pendidikan formal untuk menjadi seorang ahli farmasi. Seorang pada masa itu menjadi ahli farmasi setelah melalui tempoh perantisan di bawah bimbingan seorang ahli farmasi kanan. College Farmasi yang pertama di Amerika Syarikat ditubuhkan hanya pada tahun 1821, iaitu Philadelphia College of Pharmacy di Amerika Syarikat. Untuk makluman para hadirin, Philadelphia College of Pharmacy masih wujud setelah hampir 200 tahun. Tidak ada banyak maklumat tertulis tentang perkembangan farmasi di Malaysia. Manuskrip Melayu lama menunjukkan penggunaan sumber semula jadi untuk ubat. Di antara bahan yang digunakan pada masa itu ialah beluru gajah, daun kecubung, empedu landak, daun puding dan sebagainya. Selepas Perang Dunia Kedua, sebilangan kecil ahli farmasi, 2 atau 3 ahli farmasi dari England bertugas di Malaya. Pada 1971, pusat pengajian farmasi pertama ditubuhkan di Universiti Sains Malaysia. Pada masa sekarang terdapat 18 institut pengajian tinggi yang menawarkan program farmasi.
Kilang farmaceutical tempatan yang pertama ditubuhkan hanya pada tahun 1974, iaitu Malaysian Pharmaceutical Factory. Kilang ini tidak wujud lagi di tapak yang sama, sekarang adalah Jaya 33. Sekarang terdapat lebih daripada 60 kilang farmaceutical tempatan, tidak termasuk pengilang ubat tradisional. Demikian tadi yang berbahagia Tan Sri, serba sedikit tentang perkembangan bidang farmasi sebagai pengenalan. Yang berbahagia Tan Sri dan para hadirin, bidang farmasi boleh dibahagikan kepada 4 sub-bidang, iaitu kimia farmaseutik, teknologi farmaseutik, farmakologi, dan amalan farmasi. Amalan farmasi secara umum ialah bidang farmasi yang memusatkan pesakit dan meliputi pembekalan ubat yang berkualiti, penggunaan ubat secara berkualiti dan berdasarkan bukti, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan ubat-ubatan supaya pesakit menerima hasil sepenuhnya daripada rawatan. Bidang amalan farmasi termasuk farmasi klinikal, farmasi kemasyarakatan, perundangan farmasi, pharmacoeconomics, pharmacoepidemiology, dan sebagainya. Dengan menggunakan beberapa petanda kesihatan, jelas kelihatan bahawa status kesihatan rakyat Malaysia telah meningkat. Jangka hayat purata rakyat Malaysia pada masa kini ialah 74 tahun. Berbanding dengan 52 tahun pada tahun 1957 semasa kita bermerdeka. Jangka hayat lelaki ialah 72 tahun, jangka hayat wanita 77 tahun. Kadar kematian bayi adalah 6.8 orang per 1000 kelahiran, berbanding dengan 15 orang per 1000 kelahiran pada tahun 1957. Penyakit seperti polio, difteria, dan demam kuning tulang pupus. Sudah tentu farmasi dan ubat-ubatan menyumbang pada peningkatan status kesihatan rakyat Malaysia. Dan seterusnya, saya ingin membincangkan 2 perkara yang berkaitan dengan amalan farmasi, iaitu kualiti, keselamatan dan keberkesanan ubat-ubatan dan penggunaan ubat secara berkualiti. Yang berbahagia Tan Sri dan para hadirin, sistem kawalan ubat-ubatan di Malaysia diiktiraf oleh WHO di antara terbaik di rantau ini. Semua ubat yang dipasarkan di Malaysia dinilai dari segi kualiti, keselamatan dan keberkesanan, kecuali ubat tradisional yang hanya dinilai dari segi kualiti dan keselamatan dan bukan keberkesanan. Dari jadual ini kita dapat gambaran bahawa negara kita mempunyai ubat-ubatan yang mencukupi, dan secara amnya tiada isu dengan kos dan akses kepada ubat-ubatan kerana ubat dibekalkan secara percuma oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk makluman para hadirin, lebih kurang 70% keperluan ubatan diimport dari negara luar dan 30% dibekalkan oleh penghilang tempatan. Namun begitu, terdapat ubat palsu di pasaran Malaysia. Keratan Akhbar The Star 5 September 2012 menekankan isu ubat palsu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kehadiran ubat palsu di Malaysia adalah rendah dan dianggarkan dalam lingkungan 2%. Dalam satu kajian yang dijalankan di Semenanjung Malaysia, ubat Panadol Activas dibeli daripada 70 tapak seperti kedai runcit, kedai ubat, kedai kopi dan sebagainya, iaitu tidak termasuk farmasi dan klinik.
didapati 2 daripada 70 sampel yang dibeli adalah ubat palsu. Para hadirin cuba teka yang mana satu yang palsu. Dalam gambar ini dan 2 yang berikut, produk sebelah kanan adalah yang tulen, yang ori. Sebelah kiri adalah yang palsu. Yang menariknya, bungkusan luar mengandungi hologram. Dan hologram diperkenalkan di Malaysia untuk membantras ubat palsu. Ini adalah hologram palsu. Ini adalah gambar flag blister bahagian depan. Sebelah kanan ialah ubat tulen dan 2 sebelah kiri adalah ubat palsu. Dan ini adalah flag blister bahagian belakang. Jelas kelihatan bahawa ini adalah ubat palsu berkualiti tinggi dari segi pembungkusan. Sebenarnya perbezaan di antara Panadol Activas tulen dan palsu hanya dapat dikesan dengan bantuan syarikat GlaxoSmithKline pemilik nama Panadol. Semua sampel dianalisis yang dikumpulkan. Semua sampel yang dikumpulkan dianalisis dan didapati bahawa kandungan paracetamol dalam ubat palsu adalah jauh lebih tinggi daripada pernyataan pada label, iaitu 800 mg berbanding 500 mg yang dinyatakan pada label. Ini boleh dikatakan ubat palsu yang betul-betul berkualiti tinggi. Sebenarnya ini adalah sangat berbahaya. Tanpa disedari, pengguna ubat palsu mungkin menerima dos paracetamol yang toksik. Pengguna di Malaysia perlu dinasihatkan untuk membeli ubat hanya daripada farmasi dan klinik. Namun begitu, ingin saya menekankan sekali lagi bahawa kehadiran ubat palsu di Malaysia adalah rendah. Dan itu pun melibatkan ubat permintaan tinggi seperti Panadol dan Viagra. Berbanding dengan beberapa negara di benua Afrika di mana hampir 40% ubat adalah ubat palsu. Dan seterusnya di negara-negara tersebut membawa kepada kegagalan dalam rawatan malaria dan jangkitan lain. Yang berbahagia Tan Sri dan para hadirin, walaupun dalam beberapa petunjuk negara kita mencapai status kesihatan yang baik, terdapat beberapa statistik lain yang sangat membimbangkan. Jadual ini menunjukkan prevalence diabetes meningkat dengan begitu cepat. Data 2013 menunjukkan peningkatan 2 kali ganda daripada 11% kepada 22% dalam masa 7 tahun. Peningkatan juga berlaku dalam prevalence hipertensi. Menara Kembar Petronas tidak lagi bangunan yang paling tinggi di dunia. Tapi kita tak perlu risau, negara kita mempunyai rekod, iaitu kita adalah negara yang paling tinggi di dunia dalam incidence nephropathy diabetes yang membawa kepada kegagalan ginjal, iaitu dengan izin diabetic nephropathy leading to end-stage renal failure. Dan ini memerlukan dialisis atau pemindahan ginjal. Peningkatan dalam prevalence penyakit kronik adalah satu isu yang serius. Itu kajian telah dijalankan di 5 klinik kesihatan di Hulu Langat. Kajian ini melibatkan pesakit hipertensi dan pesakit diabetes, iaitu 683 pesakit hipertensi dan 557 pesakit diabetes.
Di antara perkara yang dikaji ialah pencapaian tekanan darah dan aras A1C berdasarkan garis panduan klinikal dan juga kepatuhan pesakit pada rawatan. Didapati daripada gambaran ini, hanya 58 pesakit hipertensi saja yang mencapai tekanan darah yang disasarkan. Untuk pesakit yang menghidapi hipertensi dan diabetes, kawalan tekanan darah adalah lebih memuaskan, di mana lebih daripada 91% mencapai tekanan darah yang disasarkan. Ini adalah sesuai pada pesakit yang menghidapi hipertensi dan diabetes perlu dirawat secara intensif. Bagi para hadirin yang berminat tentang corak penggunaan ubat hipertensi, pemblok beta merupakan ubat yang paling kerap digunakan, diikuti penyekat terusan kalsium CCB, penyekat laku enzim pengubah angiotensin DCEI dan diuretik. Dua angka yang dibulatkan menunjukkan 64% pesakit hipertensi dan diabetes diberi ACE. Ini adalah kumpulan ubat yang sesuai untuk melindungi ginjal. Mungkin peratus yang diberi ACE boleh ditingkatkan. Angka yang kedua yang dibulatkan ialah pemberian pemblok beta kepada pesakit asma. Hampir 35% pesakit asma diberi pemblok beta. Tetapi ubat ini tidak sesuai untuk pesakit asma dan boleh memburukkan lagi penyakit mereka. Keputusan hasil rawatan diabetes juga tidak memuaskan. Hanya 23% mencapai A1C kurang daripada 6.5%. Hanya 46% yang mematuhi rawatan. Metformin merupakan ubat yang paling kerap digunakan, dan daripada hasil kajian terdapat korelasi positif di antara kawalan aras glukosa dengan kepatuhan, umur dan pengetahuan. Ini bererti sekiranya kita mampu meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan berkaitan dengan rawatan dan penyakit diabetes, kawalan aras glukosa dapat diperbaiki. Umur pesakit adalah di luar kawalan kita, tapi apa yang bererti di sini ialah pesakit muda perlu diberi lebih perhatian untuk meningkatkan pematuhan. Kesimpulannya, pencapaian rawatan hipertensi dan diabetes tidak memuaskan. Hanya 58% pesakit hipertensi mencapai sasaran tekanan darah, hanya 23% pesakit diabetes mencapai A1C kurang daripada 6.5%, hanya 53% pesakit hipertensi yang mematuhi rawatan, dan hanya 46% pesakit diabetes yang mematuhi rawatan. Ini berarti pendekatan baru perlu dibangunkan untuk menangani penyakit kronik. Yang berbahagia Tan Sri dan para hadiran, izinkan saya membentangkan beberapa pendekatan baru dan pada satu segi inovatif yang mendatangkan keputusan yang baik. Klinik pematuhan terapi rawatan perubatan dengan izin Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC) adalah klinik yang dikendalikan oleh ahli farmasi. Pesakit dirujuk pada MTAC kerana menghadapi masalah dalam pengubatan. Isu-isu yang ditangani oleh MTAC ialah kesesuaian ubat, kesesuaian dos, kepatuhan pesakit, kesan toksik dan sebagainya. Kajian yang dijalankan di MTAC Hospital Sungai Buloh melibatkan 222 pesakit. Dan selepas 6 bulan, kelihatan bahawa kumpulan intervensi yang hadir pada
Klinik MTech mendapat keputusan A1C, satu petanda kawalan diabetes di mana purata A1C adalah lebih rendah dalam kumpulan MTech berbanding dengan kumpulan kawalan yang tidak menerima perkhidmatan MTech. Penurunan A1C yang dicapai dalam kumpulan MTech adalah lebih daripada 1% A1C dan ini adalah satu keputusan yang sangat baik dalam masa 6 bulan. Tapi apakah maknanya penurunan 1% dalam A1C? Menurut UKPDS, sekiranya penurunan A1C 1% itu dikekalkan untuk 10 tahun, ia dapat menghasilkan penurunan 37% dalam komplikasi peredaran darah, penurunan 21% dalam kematian berkaitan diabetes, penurunan 14% dalam serangan jantung. Bagi para hadirin yang lebih cenderung pada data kewangan, melalui analisis keberkesanan kos dengan izin cost effectiveness analysis, kita dapat lihat bahawa untuk kumpulan MTech, kos untuk penurunan 1% dalam A1C adalah RM620, manakala untuk kumpulan kawalan, kos penurunan 1% A1C adalah RM3,600. Ini berarti bukan saja MTech memberi keputusan kawalan ataupun memberi hasil rawatan yang lebih baik, malah boleh menjimatkan kos. Dalam erti kata lain, adalah sangat dengan izin cost efektif. Perkara-perkara yang ditangani pada MTech diabetes di Hospital Sungai Buloh adalah ubat yang tidak sesuai, dos yang tidak sesuai, kontraindikasi, kesan sampingan, polifarmasi, ketidakpatuhan dan lain-lain. Pada para hadirin, Malaysia di antara 10 negara teratas di dunia bagi perbelanjaan ke atas rawatan diabetes. Pada tahun 2012, untuk ubat-ubatan diabetes, sektor awam membelanjakan 84 juta ringgit, manakala sektor swasta membelanjakan 113 juta ringgit. Jelas bahawa MTech dapat mengurangkan kos dan meningkatkan keberkesanan. Untuk makluman, kini di Hospital Kementerian Kesihatan terdapat MTech untuk warfarin, untuk asma, hipertensi dan lain-lain penyakit. Satu lagi pendekatan ialah pendekatan berpasukan. Strategi intervensi berdasarkan community faktor risiko, penyakit kardiovaskular, ginjal kronik dan mata dengan izin community-based multiple risk factors intervention strategy to prevent cardiovascular, chronic kidney and eye diseases yang diringkaskan COFIS adalah satu projek perintis yang dijalankan di Lembah Kelang. Projek ini melibatkan 44 klinik swasta dan 477 pesakit diabetes, hipertensi dan hyperlipidemia. Pesakit yang mengambil bahagian dalam kajian ini datang ke klinik swasta setiap bulan untuk 6 bulan. Selepas berjumpa dengan doktor di klinik swasta, pesakit akan berjumpa dengan ahli farmasi dan ahli dietetik dan menerima nasihat tentang ubat-ubatan dan makanan. Ini bukan saja merupakan satu kaedah inovatif, tapi juga satu pendekatan yang revolusioner. Projek ini dijalankan dengan kepercayaan bahawa penjagaan optimum dicapai apabila sebuah pasukan kesihatan yang tersedia dan proaktif berinteraksi dengan seorang pesakit yang juga bersedia mengambil bahagian dalam rawatan dan penjagaannya secara proaktif. Hasil
projek Profis adalah sangat menggalakkan. Pencapaian pesakit selepas 6 bulan adalah seperti ditunjukkan dalam jadual. Pesakit kumpulan intervensi, iaitu yang menerima khidmatan doktor, ahli farmasi dan ahli dietetik, mencapai keputusan yang lebih baik berbanding dengan kumpulan kawalan yang menerima perkhidmatan doktor di klinik sahaja. Mana untuk diabetes, 40% mencapai sasaran A1C kurang daripada 7%, sasaran hipertensi 57% dan hyperlipidemia 50%. Semua jauh lebih tinggi daripada kumpulan kawalan. Satu lagi kajian berkaitan kerjasama berpasukan telah dijalankan di Hospital Sungai Buloh. Pasukan Bantuan Nutrisi (PBN) adalah satu konsep baru di Malaysia. Tugas PBN adalah menentukan dan memantau status nutrisi pesakit dan seterusnya mensyorkan intervensi yang sesuai, termasuk nutrisi parenteral. Kajian ini juga dijalankan di Hospital Sungai Buloh dan melibatkan 212 pesakit. Pasukan bantuan nutrisi di Hospital Sungai Buloh diketuai oleh seorang pakar bedah dan ahlinya terdiri daripada doktor bedah, ahli farmasi, ahli dietetik dan jururawat. Hasil daripada kajian ini, pesakit yang didapati, pesakit yang menerima perkhidmatan daripada PBN menunjukkan keputusan biokimia yang lebih baik, iaitu mengurangkan keabnormalan dalam aras natrium, keabnormalan dalam aras kalium, keabnormalan dalam aras magnesium dan keabnormalan dalam fosfat. Insidence hypertriglyceridemia juga menurun. Rawatan yang diberi kepada pesakit PBN mematuhi garis panduan nutrisi parenteral dengan lebih baik. Teknologi maklumat merupakan pemudah cara dan perlu digunakan untuk meningkatkan penggunaan ubat secara kualiti. E-farmasi adalah perisian farmasi yang dibangunkan dengan grant di bawah skim DAX atau DAX yang diuruskan oleh BIMOS. Perisian ini bukan sahaja membantu dalam pengurusan farmasi seperti kawalan inventory dan perakaunan, tetapi juga mengesan interaksi di antara ubat, menyimpan rekod pengubatan pesakit, menyediakan rekod secara automatik mengikut keperluan Akta Racun 1952. Sekarang hampir 70 farmasi swasta di seluruh Malaysia menggunakan perisian ini. Dengan grant PTS dari UKM, satu aplikasi web telah dibangunkan yang digelar e-Village. Aplikasi ini akan digunakan untuk pengajaran dan akan membantu pelajar memahami hubungan keturunan, budaya dan masyarakat dalam kesihatan dan seterusnya penggunaan ubat. Terdapat beberapa peralatan di pasaran untuk memudahkan pengambilan ubat. Satu aplikasi pintar dengan izin smartphone app sedang dirancang. App ini digelar Medic Minder dan sedang dirancang dan tuntutan untuk dana sedang disediakan. Yang berbahagia transi, syarahan perdana seorang ahli farmasi kanan atau tua tidak sempurna dan tidak lengkap sekiranya isu pengasingan fungsi preskripsi dan dispensan tidak dinyatakan. Penggubal Dasar Ubat Nasional (LUNAS) teliti tentang perkara ini dan dinyatakan dalam LUNAS. Saya baca, pada masa ini pengamal perubatan dan pergigian dibenarkan untuk mendispens
ubat untuk merawat pesakit mereka. Bagaimanapun, pada akhirnya fungsi preskripsi dan pendispensan hendaklah diasingkan supaya penggunaan ubat-ubatan secara berkualiti dapat dipertingkatkan. Saya percaya pengasingan preskripsi dan pendispensan akan meningkatkan penggunaan ubat secara berkualiti ke suatu tahap yang lebih baik dan tinggi. Pada satu ketika, bilangan ahli farmasi di Malaysia tidak mencukupi. Walau bagaimanapun, sekarang bilangan ahli farmasi telah hampir 11,000 dan dalam masa terdekat akan mencapai nisbah 1/2,000 penduduk yang disyorkan oleh WHO. Sudah tiba masanya untuk semua pihak berkepentingan dalam isu ini berbincang dan menyediakan jadual waktu untuk mengasingkan fungsi preskripsi dan pendispensan. Yang berbahagia Tan Sri dan hadirin, WHO mengesyorkan ahli farmasi 7 bintang. Apabila ketuk kepala dia nampak 7 bintang. Bukan sedemikian. Ahli farmasi 7 bintang yang boleh menjadi atau memainkan peranan sebagai jaga kesihatan, pembuat keputusan, komunikator, pengurus, pelajar seumur hidup, pendidik dan pemimpin. Berdasarkan hasil penyidikan yang dibentangkan sebentar tadi, saya syorkan seorang ahli farmasi graduan UKM 9 bintang dengan penambahan pekerja berpasukan dan inovator. Inovator di sini dimaksudkan seorang yang memahami keperluan negara dan masyarakat dan mampu menggunakan teknologi terkini dan kaedah lain untuk membawa pembaruan. Yang berbahagia Tan Sri dan para hadirin, ramai orang telah berusaha untuk penyediaan dan perjalanan syarah perdana ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Yang Berbahagia Tan Sri Naib Chancellor kerana sudi hadir di syarah perdana ini. Saya juga ucapkan ribuan terima kasih pada Dekan Fakulti Farmasi, Timbalan Dekan Prof. Jamia, Encik Munzir dan semua kaki tangan akademik dan bukan akademik yang bekerja kuat dalam perancangan dan perjalanan syarah perdana ini. Terima kasih kepada Prof. Baharudin, Prof. Fuad, Encik Salva Raja atas bantuan dalam penyediaan buku syarah perdana. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada ibu bapa dan keluarga saya atas segala sokongan dalam perkembangan kerjaya saya. Penghargaan istimewa kepada isteri dan 3 orang anak saya atas sokongan, galakan dan kasih sayang selama perjalanan akademik saya. Yang berbahagia Tan Sri, semasa berbesar di Sentul, malah semasa di sekolah dan di universiti, saya tidak sekalipun bermimpi. Jarang bermimpi. Saya tidak sekalipun bermimpi bahawa satu hari saya akan memberi syarah perdana di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya sangat sedar bahawa semua ini bukan kerana kebolehan dan kepintaran saya, tetapi atas restu Tuhan Yesus, segala pujian dan kemuliaan terhadapnya. Yang berbahagia Profesor Tan Sri, demikianlah sebahagian daripada catatan perjalanan akademik saya selama 17 tahun di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagi pihak universiti, sudilah kiranya Yang Berbahagia Profesor Tan Sri menerima buku syarahan ini.